إنك أنت العليم الحكيم وتب رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصالحين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وسبحانك الرحمن وإلهام الملائكة المقربين وخروجنا من الظلمات رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الحمد لله. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih berat sembahyang atas segala orang munafik itu sembahyang isya dan fajar. Dan jikalau mengetahui mereka itu akan barang yang pada keduanya, nescaya datang mereka itu akan keduanya, dan jikalau merangkak sekalipun. Kita dalam masih dalam kelebihan sembahyang isya dan subuh. Kata sabda Nabi-Nya, terlebih berat sembahyang, maknanya sembahyang yang paling berat. Atas segala orang munafik itu. Kita dah maklum bahasanya orang munafik dipanggilkan orang munafik, pada zahirnya panggil orang munafik, tapi pada wakilnya orang yang kafir. Orang yang kafir, sebab mereka tidak betul-benar masuk Islam. Bahkan masuk Islam mereka tu untuk nak selamatkan nyawa mereka saja dan untuk nak selamatkan harta mereka saja. Lalu itu mereka masuk Islam, tetapi jiwa Islam mereka tidak. Kalau mereka buat amal ibadat pun untuk nak nampak ke Nabi, nampak di sahabat saja, bukan kerana Allah. Bagaimana sebut katanya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila berdiri mereka itu kepada semaya, qamu kusala, berdiri sembahyang mereka itu dengan secara malas. Lepas tu di dalam bahasa Arab tu, apabila buat suatu perkara dengan terasa berat, dengan secara malas, dia buat sesuatu perkara apabila dengan secara malas itu dipanggil katanya benda itu berat di atas dia. Maka di sini katanya terlebih berat sembahyang atas segala munafik. Mana sembahyang yang paling terasa berat untuk nak menunai. Sembahyang yang dirasa berat oleh orang munafik untuk nak menunaikan. Jadi tak nak rajinlah. Sembahyang yang orang munafik paling malasnya, sembahyang itu maksudnya. Yang rasa beratnya untuk nak menunai, maknanya sembahyang yang orang yang munafik itu terasa malas, berasa berat nak tunainya, itu ialah sembahyang isya dan fajar. Satunya sembahyang isya, yang keduanya sembahyang fajar, solat subuh. Dua sembahyang inilah yang orang munafik terasa berat untuk nak tunai, terasa malas untuk nak tunai. Kalau boleh lari dah dia.
Dan jikalau mengetahui mereka itu akan barang yang pada keduanya, yang pada barang yang pada keduanya. Dan jikalau mengetahui mereka itu segala munafik, mengetahui akan barang, yakni balasan-balasan akan barang yakni kena atas balasan-balasan pahala-pahala yang pada keduanya, yang ada pada keduanya, yang keduanya, yang ada pada keduanya. Nabi katanya, jika mereka itu tahu, jika mereka itu mengetahui akan pahala yang ada pada Jumaat Isya dan Jumaat Fajar. Kalau mereka itu orang kafir, orang munafik itu dia tak tahu balasan besar pada sembahyang Isya berjemaah, balasan besar pada sembahyang subuh berjemaah. Sebab tu ia terasa segan, dia rasa berat, dia rasa malas nak datang ke masjid untuk solat fajar dan solat isyak. Fardunya, sekiranya mereka itu tahu bahawa akan pahala yang didapat daripada sembahyang isyak dan fajar itu berapa banyaknya, nasjaya datang mereka itu akan keduanya. Nasjaya datang mereka itu orang munafik akan keduanya, akan isya dan fajar. Nas yang datang nas yang datang maknanya mengereja, artinya datang sembahyang berjemaah di masjid atau di surau, dan jika merangkak sekalipun, walaupun dia tak cekap nak berjalan, dia tak kuat nak berjalan, tak boleh nak berjalan, tak boleh nak berjalan sekalipun, ia boleh datang dengan keadaan merangkak, dia merangkak juga datang ke tempat jemaah sembahyang isya dan sembahyang fajar. Bela lagi walaupun tak kuat dah nak berjalan, walaupun tak cekap tak boleh nak berjalan dah, boleh merangkak saja datang ke masjid, dia merangkak lagi datang ke masjid. Sebab apa? Sebab pahala sembahyang isya berjemaah, pahala sembahyang fajar, sembahyang subuh berjemaah itu sangat besar. Jadi di sini kita boleh tahu katanya nak cerita kebesaran pahala sembahyang isya dan sembahyang subuh. Lebih-lebih laginya apabila berjemaah. Sehingganya kalau orang munafik, kita dah maklum bahawa orang munafik itu dia orang kafir. Dia tak suka beribadat, sebelahnya dia tak nak sembahyang, sebulah dia tak nak keluar zakat, tak nak puasa. Tapi sekiranya kalau orang munafik itu tahu akan kelebihan yang dibagi kepada orang yang mengerjakan isya dan subuh, tentu orang munafik itu nak buat juga. Nak buat juga, nak datang juga, nak tunai juga. Sehingga kalau kena datang ke masjid dengan keadaan merangkak sekalipun, mereka sanggup datang juga. Itu apa dia? Balasan yang besar yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka-mereka yang sembahyang isya dan fajar, lebih lagi dalam keadaan berjamaah. Itu orang munafik dia sanggup datang lagi. Kita bukan orang munafik, kita orang Islam betul-benar, mestilah. Itu satu buah hadis. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang isya di dalam jamaah, maka sungguhnya telah mengambil ia dengan habuan maka sungguhnya telah mengambil ia dengan habuannya daripada Lailatul Qadar. Ini kelebihan sembahyang isya berjamaah.
dan barang siapa sembahyang isya di dalam jamaah. Mana sembahyang isya dalam keadaan berjamaah. Kita sembahyang isya berjamaah. Siapa-siapa saja sembahyang isya berjamaah, maka sungguhnya telah mengambil ia. Ini fadilah dia. Maka sungguhnya telah mengambil ia barang siapa itu dengan habuan isya daripada Lailatul Qadar. Jadi maknanya kalau kita sembahyang isya berjamaah, kita akan dapat pahala sembahyang isya pada malam Lailatul Qadar. Jadi pahala yang kita dapat itu pahala sembahyang isya yang kita sembahyang walaupun malam itu bukan dia malam Lailatul Qadar, tetapi dengan sebab isya ini kita sembahyang berjemaah, maka seolah-olah kita sembahyang isya pada malam Lailatul Qadar. Apa dia? Seolah-olahnya dia sembahyang isya pada Lailatul Qadar. Apa dia? Pahala dia tu besar sekali. Digandakan, walaupun tak boleh nak lawan betul-betul Lailatul Qadar lah, tapi maksudnya katanya sembahyang isya itu besar. Pahala yang diberi, sembahyang isya berjemaah itu besar pahalanya yang diberi, maka seolahnya kita sembahyang isya pada malam Lailatul Qadar. Ada lain pula, dan bersabda Nabi SAW, barang siapa sembahyang di dalam masjid 40 malam, tiada meluputkan dia oleh rakaat yang pertama daripada sembahyang isya. Nescaya di surat Allah baginya dengan dia akan merdeka daripada api neraka. Bersabda Nabi SAW, barang siapa sembahyang di dalam masjid, maksudnya sembahyang di dalam masjid, sembahyang berjamaah. Maksudnya sembahyang berjamaah walaupun tidak di dalam masjid. Walaupun tidak di dalam masjid, kalau tempatan kita walaupun di dalam surau, bukan masjid sekalipun, tetapi sembahyang isya itu berjamaah. Betul. Kenapa Nabi sebut masjid? Sebab walidnya tempat sembahyang jemaah itu ialah masjid. Mengikut walid. Walid tempat sembahyang jemaah itu masjid. Sebab tu Nabi katanya sembahyang di dalam masjid. Sebab tempat sembahyang itu ialah masjid pada walid. Jadi mengikut walid saja. Yang maksudnya sembahyang berjamaah. Barang siapa sembahyang di dalam masjid, yakni sembahyang berjamaah, 40 malam. Masa tu setiap malam berturut-turut, berikut-ikut 40 malam. Tidak putus-putus. Masa lama dianya 40 malam. 40 malam tu tiada meluputkan dia akan barang siapa oleh rakaat yang pertama. Tidak meluputkan dia akan barang siapa oleh rakaat yang pertama. Jadi 40 hari tadi tu, 40 malam dia sembahyang tadi tu, dia dapat takbiratul ihram pada rakaat yang pertama bagi imam. Tema takbiratul ihram rakaat pertama dia takbiratul ihram. Bukan katanya imam duduk rakaat
imam dalam rakaat yang pertama dia baru mari, dia baru nak mula, maka itu bukan dia. Jadi maknanya tiada meluputkan dia oleh rakaat yang pertama. Jadi dapat berjemaah dengan imam tu pada rakaat yang pertama lagi. Sembahyang itu sembahyang apa? Daripada sembahyang Isya. Sembahyang yang disebutnya, yang dimaksudkan itu ialah sembahyang Isya. Jadi maknanya siapa-siapa sembahyang Isya berjemaah. Siapa-siapa sembahyang Isya berjemaah semenjak rakaat yang pertama. Pada tiap-tiap satu malam daripada 40 malam berturut-turut. Naknya begitu. Nak sembahyang itu sembahyang Isya berjemaah. Berjemaah pada awal sembahyang, yakni pada rakaat yang pertama lagi. Imam rakaat yang pertama, kita pun rakaat yang pertama. Buat gitu berturut-turut setiap malam hingga cukup 40 malam. Sehingga cukup 40 malam. Apa fadilat dia? Nasjaya di surat Allah baginya. Nasjaya di surat Allah baginya. Nasjaya menentu oleh Allah Ta'ala untuknya dengan sembahyang tadi. Di surat dimenentukan oleh Allah Ta'ala akan merdeka bebas daripada api neraka. Orang ni tak masuk neraka sama sekali. Orang ni Allah Ta'ala menentu bahasanya orang ini tak masuk neraka dah sama sekali. Tak masuk neraka sama sekali. Itulah. Jadi maknanya ada jaminan daripada Allah Ta'ala bahwasanya orang ini tak masuk neraka sama sekali. Nah, tentu apabila lepas pada titian sirat itu kepada syurga, tak masuk dah kepada neraka. Maka sebab itulah setengah itu dia nak bagi puaskan hati dia bahawa dia tu dijaminkan dia tu lepas daripada neraka, maka dia usahalah sembahyang Isya berjemaah mulai di rakaat pertama lagi berturut-turut sehingga cukup 40 malam, tidak putus-putus. Maka dijaminkan untuk dianya lepas pada neraka. Dan tersebut di dalam setengah hadis, barang siapa mengakali atas segala sembahyang yang 5 di dalam berjamaah, nascaya dikurniakan dia oleh Allah Ta'ala akan 5 perkara. Dan tersebut di dalam setengah hadis. Ada disebut di dalam setengah-setengah hadis bahwasanya barang siapa mengekali atas segala sembahyang yang 5. Maka mengekali di atas sembahyang yang 5, terus dia sembahyang 5 waktu itu berjamaah. Setiap hari, setiap waktu dia dapat sembahyang berjamaah. Nascaya dikurniakan dia, diberi oleh Allah Ta'ala, nascaya dikurniakan dia oleh Allah Ta'ala, Tuhan beri kepada dia 5 perkara. Sekiranya ia dapat sembahyang 5 waktu dalam keadaan berjemaah semua, setiap hari, setiap waktu, Allah Ta'ala bagi pada dia 5 perkara yang tak dibagi kepada
Maknanya Allah Ta'ala bagi pada dia ni 5 perkara tentu dibagi. Adapun kalau yang lain belum tentu. Tidak terjamin. Adapun dia ni terjamin Allah Ta'ala bagi kepada dia ni 5 perkara. Bukan kata 5 perkara ni Allah Ta'ala tak bagi kepada yang lain, bukan mana begitu. Boleh jadi 5 perkara ni Allah Ta'ala bagi juga kepada yang lain. Tetapi salah katanya tak terjamin. Nak bagi ke tak bagi, belum tentu. Tetapi kalau orang yang buat buat seperti yang disebut tadi, dah dijamin kata Allah Ta'ala bagi pada dianya 5 perkara ini. Mana dia 5 perkara yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang buat seperti tadi, diangkat oleh Allah daripadanya akan kepicikan kehidupan. Satu, diangkatkan, dihilangkan. Diangkatkan, dihilangkan oleh Allah daripadanya, daripada barang siapa tadi, daripada orang itu tadi, akan kepicikan, akan kesusahan kehidupan dunia. Jadi hidupan dunia dianya tidak susah. Senang nak cari makan, senang nak dapat rezeki. Tak apa-apa dah dia. Orang ini tak apa-apa sama sekali. Itu satu perkara yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Dan diangkat daripadanya akan azab kubur. Diangkat, dibuang, dilepaskan dia daripada kena azab di kubur. Apabila dia mati, apabila dimasukkan dia ke dalam kubur, dia akan lepas daripada azab kubur. Itu yang dua. Dan yang ketiga, diberi akan dia akan surat dengan tangan kanan. Apabila akhirat esok, satu ketika manusia menerima surat-surat catatan amalan mereka masing-masing, maka orang ininya Allah Ta'ala beri akan dia akan suratan catatan amalan dia di akhirat itu dengan tangan kanan, dapat terima dengan tangan kanan. Kita dah maklum bahawasanya orang baik, orang yang bernasib baik, orang yang beruntung, orang yang ahli syurga, orang yang terima surat amalan dengan tangan kanan. Tanda kata dia tu orang yang beruntung. Kalau terima surat amalan itu dengan tangan kiri, itu menunjuk data orang itu orang yang celaka, orang yang akan dikena azab. Maka apabila terimakan surat amalan itu dengan tangan kanan, itu abrar. Orang yang abrar la fil jannah. Terima surat amalan itu dengan tangan kanan menunjuk kata orang-orang abrar, orang-orang baik. Maka al-abrar fil jannati, orang abrar itu duduk dalam syurga. Tepat dia ni. Itu satu pemberian. Dan seterusnya yang keempat, dan lalu ia atas titian sirat seperti kilat menyambar. Setiap kita mesti kena melinti di atas titian sirat. Setiap kita di akhirat esok nak sampai kepada syurga itu mesti kena melinti, kena lalu di atas titian sirat. Setiap orangnya begitu. Maka dia ni lalu ia atas titian sirat seperti kilat menyambar, laju. Nak banding pada laju dia ni. Dia lalu dia tu perjalanan dia ke laluan dia di atas sirat tu laju tak laju semacam kilat menyambar. Kilat menyambar, laju dia. Laju dia tu kita nampak lah sekaligus, sekali nampak dah sampai. Itu nak yang katanya lalu ia atas titian sirat. Lalu itu seperti kilat yang menyambar. Lalu dia laluan yang laju.
Lalu dia laluan yang laju, laju sakat mana? Laju itu seperti laju kilat yang menyambar. Maksudnya begitu. Lalu dia atas titian sirat, laluan yang laju. Laluan yang laju, laju setakat mana lajuan dia tu? Laju diwan dia ni seperti kilat, yang seperti laju kilat yang menyambar. Lajuan dia lalu pada titian sirat itu seperti laju kilat yang menyambar. Nak dilalu, bukan kilat dia kilat yang menyambar, maknanya dia datang kejap dia gaib. Ini bukan katanya begitu, maknanya laju. Tak payah bayanglah. Lepas tu kira tengoklah berapa kilometer 1 jam tu. Seperti dia tengoklah kilat itu perjalanan dianya cepat sakat mana, lajuan dia tu sakat mana. Maka macam itulah. Laju orang yang itu tadi, jalan dia, laluan dia di atas sirat. Itu empat. Perkara yang keempat. Dan masuk ia akan syurga dengan ketiadaan hisab. Dan masuk ia akan syurga, jadi dia tu akan boleh masuk, terus masuk ke dalam syurga. Dia ni dapat terus masuk ke dalam syurga dengan ketiadaan hisab. Jadi hisab amalan pada titian di atas titian sirat. Sebab kita dah maklum bahawasanya timbang amalan itu belum pada meniti di atas sirat. Apabila kita sudah dihisapkan amalan semua, mulailah meniti di atas sirat, mulailah lalu di atas sirat. Maka pada sirat, di atas sirat itu ada tempat-tempat yang banyak untuk disoalkan, untuk ditanya-tanyakan tentang amalan, tentang harta, tentang apa. Maka orang ininya dia akan lalu di atas sirat. Dah maklum tadi dengan laju dia tu seperti kilat yang menyambar. Lagi pulanya tidak ada blok-blok yang nanti nak menyoal, nanti sekat untuk nak menyoal kenapa harta kamu dapat berapa banyak, diguna pada jalan mana. Jadi tak payah tanya. Tak payah ditanya-tanya, tak payah disoal-soal, tidak ada blok yang memblokkan dia. Kena berhenti untuk tanya nak pergi ke mana. Kalau kata dunia seperti setengah-setengah tempat itu, sampai pergi ditahan oleh polis, nak pergi ke mana, mari di mana-mana, apa yang ada dalam kereta, ni tak disoal-soal, terus lepas. Dan pulaknya perjalanan dia tu laju seperti kilat dah. Itu 5 perkara yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang mengakali sentiasa sembahyang 5 waktu di dalam berjamaah. Dan bersabda hadis lain pula, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang jamaah itu lebih ia akan sembahyang seorang diri dengan 25 darajat, dan pada satu riwayat dengan 27 darajat. Dah maklum, katanya bermula sembahyang jamaah itu, sembahyang berjamaah, kita sembahyang berjamaah. Tak kiralah kita ni imam ke, kita ni makmum ke. Yang orang yang bersembahyang jemaah itu sama ada dia tu jadi imam, sama saja dia tu orang yang jadi makmum. Kalau dia sembahyang berjemaah
fadilat dia, pahala yang dia dapat dengan sebab dia sembahyang jemaah itu lebih ia akan sembahyang seorang diri. Lebih dia. Pahala dia tu akan lebih daripada pahala sembahyang berjemaah, lebih banyak daripada pahala sembahyang seorang diri. Itu maksudnya. Pahala sembahyang, kita sembahyang, tentulah kalau ikhlas tu dapat pahala. Tentu apabila kita sembahyang, walaupun mana-mana kelakuan sekalipun, kalau ikhlas akan dapat pahala semuanya. Akan dapat pahala daripada sembahyang itu, tetapi pahala yang kita akan dapat itu berapa banyak? Satu pahala ke atau lebih banyak pada itu? Itu tengok keadaannya kita berjemaah ke tidak. Jadi asalnya apabila kita sembahyang, akan mana-mana sembahyang daripada 5 waktu itu dalam keadaan ikhlas, tentu dah kita dapat pahala. Satu kali sembahyang, satu pahala dapatnya. Kalau kita sembahyang seorang diri. Tapi kalau kita sembahyang dalam keadaan berjemaah, maka digandakan pahala yang diberi daripada sembahyang. Digandakan pahala yang diberi kerana sembahyang itu lebih banyak daripada kita sembahyang seorang diri. Sebab kalau kita sembahyang seorang diri, satu sembahyang satu pahala. Kalau kita sembahyang dalam keadaan berjemaah, dia katanya sembahyang dalam keadaan berjemaah tu lebih banyak pahala dia tu atas sembahyang seorang diri. Jadi sembahyang seorang diri, ini sembahyang tidak berjemaah. Lebih-lebih dengan 25 darajah. Dimaksudkan dengan darajah itu pahala. Lebih dengan 25 pahala. Jadi maknanya maksudnya digandakan hingga sampai 25 gandaan. Sebab kita kira mudah-mudahnya satu amalan satu pahala. Satu amalan satu pahala. Maka di sini diganda sampai 25 pahala itu. Dan pada satu riwayat dengan 27 darajat. Satu riwayat 27. Maka kalau orang tanya, kalau begitu kita dapat sembahyang jemaah 27 ke 25? Kita sembahyang berjamaah itu kita dapat pahala 25 pahala ke kita dapat pahala 27 pahala. Sebab darajah tu makna pahala. Maka dua riwayat ini agaknya berlawan. Jadi kalau gitu kita dapat 27 ke kita dapat 25 apabila sembahyang itu kita sembahyang dalam keadaan berjemaah. 27 ke 25. Maka setengah ulama ia tanggung bahawasanya pahala yang kita dapat tu bukan 25, 27. Lepas tu hadis yang mengatakan 25 itu nak cerita yang dia 25 ni dia tak menafi 27. Sebab keadaannya yang sedikit masuk di dalam yang banyak. 25 tu setengah daripada 27. Jadi nak sampai 27 kena lalu daripada 25 dulu. Jadi maksudnya tak menafi. Contohnya kita ada anak 5 orang masalah. Kalau orang tanyanya kita ada 5, tapi kalau orang tanya berapa orang anak ada anak berapa orang? Kita jawab 3. Kita jawab katanya 3. Bohong? Kita jawab gitu kita bohong ke tidak?
Jawabnya tak jadi bohong. Sebab apa? Sebab kita jawab tiga tu memang tak bohong. Kalau kita jawab kata 6 tu kita bohong. Kalau kita jawab kata 1, memanglah nak 5 tu 1 mesti kena ada. Kalau kita jawab kata 2, kalau kita jawab kata 3, kalau kita jawab kata 4, semuanya tak jadi bohong semua. Sebab apa? Sebab 5 itu mestilah 3. Nak jadi 5 mesti kena ada 3 dulu. Nak jadi 5 mesti 4 dulu. Begitu. Maka ia tak jadi bohong. Sebab apa? Yang sedikit masuk di bawah yang banyak. Itu sebab tu maknanya pahala yang didapat itu 27. Setengah katanya yang 27 itu menasahkan akan 25. Menasahkan akan 25. Maknanya awal-awal Nabi cerita bahawasanya dapat 25. Digandakan sehingga sampai 25. Tetapi akhirlah sekalinya digandakan sampai 27. Ditambahkan 2 di atas asal. Asalnya 2 ganda sampai 25. Akhir pulanya ditambah pula 2 lagi jadi 27. Jadi mana tetap di 27. Itu banyaklah jawapan-jawapan ulama itu setengah daripadanya. Jadi maknanya kita berjemaah dipahalakan, digandakan pahala jemaah itu sampai 20 darajah, yakni 27 pahala. Maksudnya sembahyang, kalau sembahyang seorang diri, kalau berikhlas, 1 kali sembahyang 1 pahala saja. Lepas tu kalau berjemaah diganda-gandakan naik sampai 27. Tapi kalau katanya sembahyang seorang diri 1 pahala, tapi pahala tu pulaknya dia 1 pahala 27 pahala ni macamnya begini. Maknanya contohnya kalau kita ni gaji 500 sehari, kita kerja sehari dapat 500. Tapi kalau diganda maknanya kita kerja sehari semacam kita kerja 27 hari. Pahala tu 500 diganda 27 kali ganda. Mana gitu. Tetapi tengoklah pula kitanya gaji kita besar ke kecil. Kalau katanya gaji kita 100 sehari, diganda 27 juga. Berapa yang dia dapat? Kerja sehari seperti kerja 27 hari, maknanya yang dia dapat berapa? Itu ganda naiklah. Orang ni gaji dianya 200 sehari. Dia ganda naik sampai 27 juga. Dia berapa banyak yang dia dapat? Itu pula. Jadi maknanya peringkat-peringkat dia tu tak sama. Sebab tu kita ini tak menafi bahawasanya yang dicerita di dalam Isra' bahawasanya awal-awal Allah Ta'ala fardukan sembahyang itu kepada Nabi Muhammad SAW 50. Tetapi diakhirkan, dikurangkan sehingga sampai 5 waktu saja. Tetapi 5 waktu itu sembahyang 1 kali menepati sembahyang 10 kali. Sembahyang 1 kali menepati sembahyang 10 kali, maknanya 1 kali sembahyang maknanya dah dapat 10. Dah dapat 10. 10 tu bilang kata 1. 10 tu dibilang kata 1. Maknanya seolah katanya orang ni kerja sehari gaji dia nya 10,000. Itu panggil bilang kata kerja sehari. Walaupun tapi kerja sehari dia 1,000. Orang ni kerja sehari tapi gaji dia 100. Tak sama. Tapi bilang katanya ini 1 saja. Kerja sehari dapat gaji sehari. Tapi sehari dia ni orang ni 100, orang ni 200, orang ni 1,000 sehari. Itulah macam-macam itu. Peringkat-peringkat tak sama. Ini tak menafi. Katanya sembahyang 1 kali sembahyang seorang diri dapat 1 pahala. Tapi kenapa yang hadis ni katanya diganda sampai 10? Sebab 1 kali sembahyang menepati 10 kali sembahyang.
Mana kita semayang satu kali, seolah kita semayang 10 kali, mana dapat 10 pahala. Maka 10 pahala itu bilang satu. Maka diganda, kalau Jumaat digandakan satu itu kepada 27, mana 27 gandaan. Lepas tu tambah dengan 10 tadi pula, maknanya bukan 27 betul-betul. Tapi bilang katanya, dia seolah katanya kerja sehari, diberi gaji semacam kita kerja 27 hari. Begitulah perbandingannya. Maka untuk pagi ini kita sudahi dengan katanya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada 3 orang di dalam satu kampung. Wallahu alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa